Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, sedang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terutama sekali dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada tengah hari ini kita mengadakan live di aplikasi TikTok yang mana pada tengah hari ini kita nak mula muzakarah kitab ni pula, kitab Risalah Kifayatul Mubtadi, yang mana yang lepas kita dah khatam kitab Misbahul Munir, Risalah Al-Misbahul Munir. Jadi kali ini kita sambung pula dengan kita buka kitab baru, iaitu Risalah Kifayatul Mubtadi, juga kitab tauhid, kitab yang terkenal di kalangan pelajar pondok, yang membahaskan berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul, perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana kitab ini dikarang ataupun disusun oleh almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim, Mudir Markas Ta'lim Wartabiah Pondok Bandar Hilir, Tuli Tua Sik Kedah Darul Aman. Jadi untuk makluman semua, jadi Tuan Guru ni adalah salah seorang murid kepada almarhum Tuan Guru Haji Omar Zuhdi Lanai nah. Baik, jadi insyaAllah kita akan mula bincang muzakarah kita ni. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi menambahkan ilmu kita dan memberi pengetahuan kepada kita berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah. Baik. Baik, kitab ni nama dia Risalah Kifayatul Mubtadi. Qala musannif risalatun ay hadhihi risalah. Jadi risalah ni jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf, kena takdir ay hadhihi. Ay hadhihi bermula ini, risalatun ialah satu risalah. Risalah ni adalah beberapa helaian kertas. Kifayatul Mubtadi, dinamakan dia risalah ini Kifayatul Mubtadi. Kifayah ni maknanya memadai. Al-Mubtadi bagi orang yang baru nak belajar. Kifayatul Mubtadi maknanya memadai. Al-Mubtadi maksudnya orang yang baru nak mula belajar. Ta'lifun, susunan Haji Abu Bakar Ibrahim, Mudir, ini ketua Markas Pusat Ta'lim Wartarbiyah Pondok Bandar Hilir, Pondok Bandar Hilir Telui Tua Sik Kedah Darul Aman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ba pada bismillah ini dipanggil harful jar. Ba pada bismillah ini dipanggil huruf jar, harful jar ataupun huruf khafaz yang memerlukan muta'allaq ataupun tempat sangkut. Jadi tempat sangkut pada ba ini hazaf, tak ada, maksudnya tidak ada, kita kena takdir. Ai aqra'u hadzal kitab, aqra'u ai hadza, aku baca hadzal kitab, akan ini kitab, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tu. Jadi aqra'u hadzal kitab ni dipanggil mahzuf, tak ada, tapi kita takdir bagi ada. Sebab apa? Sebab kita tengok pada ba ini dipanggil huruf jar, huruf khafaz.
Jadi dia sangkut pada ba ni lah. Aqra'u hadzal kitab tu dia sangkut pada ba ni. Jadi takdir lah. Aqra'u hadzal kitab, aku baca akan ini kitab, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tu. Ataupun u'allifu hadzal kitab, boleh juga. Aku susun ini kitab. Boleh juga. Wa'allifu hadzal kitab Bismillahirrahmanirrahim, aku susun ini kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita nak takdir muta'allaq ba ini, sangkutan ba ini kita nak takdir belah belakang, boleh juga. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, aqra'u hadzal kitab. Tu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku baca ini kitab. Boleh takdir ke belakang, boleh juga. Nak takdir depan, aqra'u hadzal kitab Bismillahirrahmanirrahim, ataupun Bismillahirrahmanirrahim aqra'u hadzal kitab. Boleh takdir depan, boleh takdir belakang pun boleh. Sangkut pada ba ni, ba pada bismillah ni. Bismillah, aqra'u hadzal kitab, aku baca akan ini kitab. Aku baca tu bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Allah tu siapa? Allah itu adalah nama bagi zat, satu zat. Yang kata Allah, Allah tu kita ni pandai sebut Allah, Allah. Allah tu siapa? Allah tu nama satu zat yang wajibal wujud, yang wajib ada. Jadi Allah tu adalah satu nama bagi zat yang wajib ada. Tu dipanggil Allah. Nama lah. Allah tu bukan Tuhan. Allah tu baru nama. Contoh kita kata pen kan, pen. Ni pen. Kalau nama dah kalau kita tulis dalam pada whiteboard, PEN, pen. Pen tu, tulisan pen tu bukan pen. Yang tu nama dah. Yang diri pen tu ni. Yang ni baru pen. Ni zat pen. Yang tulis dekat whiteboard tu bukan pen. Yang tu tulisan nama pen, PEN. Yang ni baru pen. Begitu juga Allah. Allah tu bukan Tuhan. Allah tu nama bagi Tuhan. Tuhan tu zat tu lah. Yang kata Tuhan tu zat, diri zat tu, zat yang wajibal wujud tu, zat yang wajib ada tu lah Tuhan. Kalau Allah tu bukan Tuhan, Allah tu nama bagi Tuhan. Macam tu lah. Macam pen tadi lah. Ni baru pen. Yang tulis tulisan dekat whiteboard tu, dekat papan tulis tu bukan pen. Yang tu tulisan nama dia. Diri pen ni, ni yang ni baru pen. Begitu juga Allah. Allah di sini bukan Tuhan ni. Allah ni nama bagi zat, satu zat yang wajib ada, iaitulah zat Tuhan lah. Diri zat tu lah dipanggil Allah, Tuhan. Allah, tulisan Allah ni bukan Tuhan. Ini nama dah. Baik. Bismillah dengan nama Allah. Allah mana? Sifat dah. Sifat yang pertama Ar-Rahman. Sifat Allah ni yang pertama Ar-Rahman. Ar-Rahman ni maknanya Al-Mun'imu bil Jala'ilin Ni'am, yang memberi nikmat yang besar-besar. Ar-Rahman ni sifat Allah. Ar-Rahman yang memberi nikmat yang besar-besar. Tidak khusus, umum lah. Dia bagi secara umum. Sama ada makhluk, manusia ke, binatang ke, sama ada yang beriman ataupun yang tak beriman, semua dapat. Sama ada makhluk di daratan, di lautan, di langit dan sebagainya, semua dapat nikmat daripada Allah. Sama ada orang tu kafir ke, Islam ke, tak beriman ke, semualah dapat nikmat tersebut. Tu dipanggil Ar-Rahman. Allah yang bersifat pemurah, pemboros. Dia bagi semualah. Dia bagi semua. Tu dipanggil Ar-Rahman ni yang memberi nikmat yang besar-besar. Semua dapat. Kafir ke tak kafir ke, makhluk binatang ke apa ke, semua dapat. Ar-Rahman, sifat Allah yang pertama. Ar-Rahmani baik. Jadi sifat dia ikut mausuf. Kalau mausuf dia bagi Bismillahi, jadi Allah hi ni baca sebab ada ba ni, Bismillahi. Dia tak boleh baca Bismillahu, dia tak boleh baca Bismillah, dia kena baca Bismillahi sebab masuk ba ni. Jadi sifat dia pun Ar-Rahmani. Bismillahirrahmani ni, baca ni. Jangan baca Bismillahirrahmana, salah. Ataupun Bismillahirrahmanu, salah. Ni lah kena baca dengan ni, sebab sifat dia ikut mausuf dari segi baris. Itu kita kena mengaji ilmu
ilmu nahu lah, ilmu bicara bab baris. Bismillahirrahmanirrahim. Mi sifat yang kedua lah. Sifat yang kedua bagi Allah iaitu Ar-Rahimi. Ar-Rahim ni maknanya al-mun'imu bidaqaiqu, al-mun'imu bidaqaiqiha, yang memberi nikmat yang halus-halus. Ar-Rahimi ni maknanya yang memberi nikmat yang halus-halus, yang ni khusus kepada mereka yang beriman sahaja. Beri nikmat tu di negeri akhirat, iaitulah syurga lah. Yang ni orang kafir tak dapat. Kalau Ar-Rahimi ni sifat yang khusus ni, yang memberi nikmat yang halus-halus ni, orang kafir tak dapat. Yang dapat adalah orang yang beriman sahaja di negeri akhirat. Yang ni khusus. Kalau Ar-Rahman ni umum, orang kafir dapat, orang makhluk semua dapat lah. Tak kira siapa, semua dapat Ar-Rahman ni. Kalau Ar-Rahimi khusus kepada orang yang beriman saja. Khusus yang beriman saja, iaitu syurga lah di akhirat nanti. Orang kafir tak dapat. Itu dimaksudkan dengan al-mun'imu bidaqaiqiha, yang memberi nikmat yang halus-halus. Ar-Rahim, sifat Allah yang kedua. Baik. Alhamdulillah, arti dia segala puji bagi Allah. Alhamdu ni kalimah yang memberi maksud segala puji. Alhamdu, segala puji. Baik. Jadi puji ni banyak lah. Yang kebiasaan tuan-tuan guru hurai 4 lah. Alhamdu, segala puji, ini 4 lah. Yang pertama dipanggil puji qadim. Puji qadim bagi qadim. Yang kedua dipanggil puji qadim bagi hadis. Yang ketiga puji hadis bagi qadim. Yang keempat puji hadis bagi hadis. Yang pertama puji qadim bagi qadim, iaitulah Allah. Qadim tu Allah. Allah puji diri dia sendiri. Qadim, puji qadim bagi qadim, ini Allah puji diri dia sendiri. Allah Ta'ala kata, Anallah, akulah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Jadi Allah puji diri dia sendiri. Itu dipanggil puji qadim bagi qadim. Yang kedua, Allah puji makhluk. Qadim puji makhluk. Puji qadim bagi hadis. Hadis makhluk. Allah Ta'ala puji Nabi Ayub. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba aku yang banyak bertaubat. Allah tu qadim. Nabi Ayub tu hadis. Jadi Allah puji hadis. Qadim puji hadis. Kemudian hadis puji qadim. Puji hadis bagi qadim. Makhluk puji Allah. Kita puji Allah macam mana? Kita makan. Kemudian kita kenyang. Kemudian kita kata apa? Alhamdulillah. Kenyang lah. Lepas makan kenyang belahak, kenyang, kita kata Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah yang mengenyangkan, Allah yang memberi rezeki. Tu kita hadis makhluk puji Allah. Allah tu qadim. Tu dipanggil puji hadis bagi qadim. Dan yang terakhir puji hadis bagi hadis. Makhluk puji sama-sama makhluk. Kita puji kawan kita, hang ni handsome lah, hang ni lawa lah, hang ni segak lah. Tu semua tu dipanggil puji hadis bagi hadis. Iaitulah puji makhluk sama-sama makhluk. Baik, keempat-empat puji tadi tu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bermula segala puji. Lillah, lam pada Allah itu dipanggil lam harfu jar, sama macam ba tadi lah. Semua ada 9 huruf jar ni. Wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam. Ada 9. Antaranya lam lah, lam. Jadi lam ni juga dia nak pada sempat sangkutan. Alhamdulillah, segala puji, bermula segala puji. Alhamdulillah, kalau i'rab dia dipanggil mubtada, bermula segala puji. Khabar dia takdir, sangkut pada lam ni. Ai sabitun, sabitlah ia segala puji tadi, lillah, bagi Allah. Yang ni kena mengaji ilmu bahasa Arab.
Kena mengaji ilmu nahwu baru faham. Alhamdulillah, segala puji tadi tu, 4 tadi tu, puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis, khabar bagi alhamdulillah. Mana alhamdulillah tu bermula segala puji, khabar dia sangkut pada lam tu, lam pada Allah, lillah tu. Kerana lam itu lam harfu jar, dia nak kepada ta'alluq, muta'allaq. Ai thabitun, sabitlah ia, kena takdir. Ai thabitun, sabitlah ia segala puji ni, lillahi, bagi Allah. Maknanya segala puji itu sabit, tetap bagi Allah, kembali kepada Allah. Lillahi alladhi, bagi Allah, alladhi, yang ni sifat bagi Allah. Bagi Allah, Allah mana? Yang qala, yang telah berkatalah ia Allah. Yang telah berkatalah ataupun yang telah berfirmanlah ia Allah. Allah firman, innama yakhshallah, innama yakhshallah, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Hanya sahaja innama ni dia panggil adatu hasri, sakat, dia nak sakat. Hanya sahaja yang takut, yakhshallah, hanya yang takut kepada Allah tu, min ibadihi ulama, daripada kalangan hambanya, hamba Allah, ulama di kalangan ulama saja yang takut kepada Allah. Dia nak sekat, hanya saja yang takut kepada Allah tu di kalangan ulama saja, yang lain tak takut. Tak takut maksudnya tak bertakwa lah. Hanya saja yang takut akan Allah daripada hambanya itu iaitu ulama. Ulama ni orang yang bersifat dengan ilmu. Ulama ni adalah orang yang bersifat dengan ilmu, dia reti belaka. Aqidah dia reti, fiqh dia reti, tasawuf, semua dia reti. Tu dia panggil ulama. Ulama ni adalah orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut akan Allah Ta'ala min ibadihi, daripada kalangan hambanya, al-ulama, iaitulah ulama. Jadi ulama lah adalah orang yang paling takut kepada Allah. Yang lain benda tu tak takut lah, sebab dia tak erti, tak ada ilmu. Ulama ni orang yang bersifat dengan ilmu, dia petau segala, kebanyakan dia petau lah. Dia ada ilmu, petau, dia kenal Allah Ta'ala, jadi dia takut kepada Allah. Wassalatu wassalamu, wassalatu wassalamu dipanggil jumlah doaiyah, jumlah doaiyah. Wassalatu, dan bermula rahmat. Wassalatu, dan bermula rahmat. Salatu dengan maksud rahmat. Rahmat yakni nikmat. Rahmat dengan nikmat tu satu makna. Wassalatu, dan bermula rahmat Allah ataupun nikmat. Wassalamu, dan kesejahteraan. Wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat yakni nikmat. Wassalamu, dan kesejahteraan. Alaman ke atas man, mereka itu, mereka yakni nabi lah, mereka ni nabi. Alaman, ke atas mereka yakni nabi. Qala ulama, yang telah berkatalah ia man ni, yang telah berkatalah ia mereka tadi itulah man itulah. Al ulama, bermula ulama, yakni ulama yang beramal dengan ilmunya. Warasatul anbiya, al ulama'u, bermula ulama tu yakni ulama yang beramal dengan ilmunya tu. Warasatul anbiya, ialah pewaris segala nabi, pewaris nabi lah. Jadi ulama tu adalah pewaris nabi, pewaris nabi. Waris apa? Waris ilmu, bukan waris harta lah. Jadi ulama tu mewarisi ilmu lah, mewarisi ilmu daripada nabi-nabi, bukan waris harta. Sebab tu dia katakan ulama tu pewaris nabi. Ulama tu mewarisi harta, mewarisi ilmu yang telah diajar oleh nabi-nabi.
Jadi Nabi telah berkata, al ulama, bermula ulama itu warasatul anbiya, adalah pewaris Nabi. Ulama mana? Ulama yang beramal dengan ilmunya, bukan ulama yang jahat. Ada juga ulama yang jahat. Baik. Wa ala alihi, dan waw ni ataf, wa ala ni dan ni, waw ni dan, maksudnya ataf pada kata ala man qala. Jadi takdirkanlah wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat yakni nikmat Allah, wassalamu dan kesejahteraan, ala alihi ke atas keluarganya, keluarga Nabi. Siapakah keluarga Nabi? Jadi ada tiga lah. Keluarga Nabi ni ada tiga. Yang pertama, keluarga Nabi pada haram makan zakat, iaitulah anak cucu Bani Hashim dan Bani Muttalib, iaitu keluarga Nabi pada maqam haram makan zakat. Jadi keluarga anak cucu Bani Hashim dan Bani Muttalib adalah haram makan zakat. Baik. Baik. Kemudian yang kedua, keluarga pada haram, yang kedua, keluarga pada maqam puji. Keluarga pada maqam puji adalah tiap-tiap orang yang beriman yang bertakwa. Tiap-tiap orang yang beriman yang bertakwa dipanggil keluarga Nabi pada maqam puji. Pada maqam puji. Dan yang ketiga, keluarga Nabi pada maqam doa, iaitulah tiap-tiap orang yang beriman. Tiap-tiap orang yang beriman, dan jikalau orang itu derhaka sekalipun, kerana mereka itu terlebih berhajat kepada doa. Jadi keluarga ada tiga lah. Ulang sekali lagi, keluarga Nabi pada maqam haram makan zakat, iaitulah anak cucu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga Nabi pada maqam puji, ialah tiap-tiap orang beriman yang bertakwa. Dan yang ketiga, keluarga Nabi pada maqam doa, ialah tiap-tiap orang yang beriman, dan jikalau orang itu derhaka sekalipun, kerana mereka itu terlebih berhajat kepada doa. Itu keluarga Nabi. Wa ala alihi, dan selawat dan sejahtera tadi itu ke atas keluarga Nabi. Wa sahbihi, dan sahabat Nabi. Sahabat ni mereka, tiap-tiap mereka yang bertemu dengan Nabi, yakni pada tempat mungkin, dan beriman dengan dia oleh berkenal-kenalan walaupun tak melihatnya, dan mati hal keadaan beriman, itulah dipanggil sahabat. Sahabat ni apa dia? Sekali lagi, tiap-tiap mereka yang bertemu dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, yakni pula bertemu tu yakni pada tempat mungkin, dan beriman dengan dia, dan beriman dengan Nabi oleh berkenal-kenalan walaupun tak melihatnya, dan mati hal keadaan beriman. Maknanya kalau contoh macam Abu Jahal, Abu Lahab tu, walaupun mereka tu hidup sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi mereka itu tidak beriman dengan Nabi, mereka lawan dengan Nabi, maka mereka itu tak dipanggil sahabat. Tu. Wa man tabi'ahu, wa man ni ataf, waw ni ataf pada kata ala. Wa man dan mereka tabi'ahu yang mengikutnya Nabi. Wa man tabi'ahu, dan mereka yang mengikutnya, mengikut Nabi lah, iaitu dipanggil tabi'in, kurun yang ketiga. Dan mereka yang mengikutnya Nabi, itulah tabi'in. Dia ada tabi'in, banyaklah, turun lepas pada sahabat tu, iaitulah kurun ketiga. Ila yaumil jazai, sehinggalah hari pembalasan, iaitulah hari akhirat.
hinggalah hari akhirat. Baik. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat, iaitu nikmat dan salam dan kesejahteraan kepada Nabi dan keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, dan kepada mereka yang mengikut jejaknya hingga ke hari jaza, yaumul jaza, itu hari pembalasan. Hari pembalasan. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, daripada mana? Daripada bismillah, daripada alhamdulillah, daripada wassalatu dan wassalamu. Ini amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, daripada mana? Daripada bismillahirrahmanirrahim, daripada alhamdulillah, daripada wassalatu dan wassalamu. Daripada itulah. Tatkala adalah saya ni musannif, tuan pengarang kitab, iaitulah almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar. Tuan Guru Haji Abu Bakar. Tatkala adalah saya, iaitu almarhum Tuan Musannif, beberapa tahun mengajar. Beberapa tahun, maksudnya banyaklah. Beberapa tahun mengajar dan bermuzakarah. Muzakarah ni saling ingat mengingati. Bermuzakarah di kampung-kampung. Muzakarah di kampung-kampung, di dalam daerah Sik. Daerah Sik dah. Daerah Sik ni di Kedah. Daerah Sik, maknanya dah banyak tahun dah dah ulang mengajar, dah muzakarah di kampung-kampung dalam daerah Sik ni, di Kedah ni. Dan Baling, Baling pun sama juga, daerah Baling, Kedah. Maka dapatlah saya, yakni almarhum Tuan Musannif, mengetahui bahawasanya kebanyakan masyarakat di kampung-kampung, daerah Sik dan juga daerah Baling tadi tu tidak mengetahui hendak beramal. Cara nak beramal tu kebanyakan orang tak tahu. Dan hendak percaya, cara nak percaya tu tak erti. Dengan rukun-rukun iman, tidak mengetahui hendak beramal dan hendak percaya dengan rukun-rukun iman yang 6 perkara itu. Iaitulah percaya kepada Allah sampai habislah, ada 6 tu. Mereka tak tahu cara nak beramal, macam mana nak beramal dan nak percaya tu macam mana. Kebanyakan macam tu lah. Hanya mereka, yakni orang-orang kampung, mengetahui sekadar pandai membilang sahaja. Pandai bilang sajalah, macam budak tadika tu lah. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada apa-apa semua, sampai 6 lah. Pandai bilang saja. Tapi bila tanya macam mana cara nak percaya, dia pun tak tahu. Kalaulah ditanya, yakni di soal mereka orang-orang kampung tadi tu, berapakah rukun iman, lantas mereka menjawab, maksudnya dengan cepat mereka menjawab, ada 6 perkara. Rukun iman tu ada 6 perkara. Ramai yang bila tanya ada berapa rukun iman, pakat boleh jawab lah 6 perkara, boleh jawab. Pertama, mereka mengatakan percaya dengan Allah. Kedua, mereka mengatakan percaya dengan malaikat. Ketiga, mereka mengatakan percaya dengan segala rasul. Keempat, percaya dengan segala kitab. Kelima, percaya dengan hari kiamat. Keenam, percaya dengan qada dan qadar, baik dan jahat daripada Allah Ta'ala. Dan kalaulah ditanya mereka itu, orang-orang kampung tadi tu, bagaimana hendak percaya dengan Allah, macam mana nak percaya dengan Allah tu, macam mana cara dah nak percaya dengan Allah tu, macam mana caranya, dengan malaikat nak percaya macam mana, dengan segala rasul nak percaya macam mana, dengan segala kitab tu macam mana cara nak percaya tu, dengan hari kiamat, dengan qada qadar, macam mana nak percaya tu cara dah nak. Maka mereka, yakni orang-orang kampung tadi tu, tidak mengetahui. Mereka menjawab, kami tak tahu, kami cuma tahu bilang sahaja. Kami tahu bilang sahaja. Bila tanya kami macam mana cara nak percaya tu,
Kami tidak mengetahui. Tu cara atau kafiat nak percaya tu dia tak erti. Yang mereka erti hanyalah membilang sahaja. Membilang sahaja. Maka tidaklah memadai, yakni mencukupi pada mengesahkan iman dengan qadar tahu membilang rukun-rukun iman itu, dengan tidak mengetahui cara-cara percaya dan tidak percaya, atau tidak betul kepercayaan kepada tiap-tiap satu daripada rukun-rukun iman itu. Maknanya iman tu masih tidak sah lagi. Kalau sekadar membilang macam tadi, tidak sah lagi iman kita. Dia kena bilang, boleh bilang, dan dia tahu cara nak beriman. Macam mana beriman dengan Allah, macam mana beriman dengan malaikat, macam mana beriman dengan segala rasul. Kena tahu cara beriman. Kalau sekadar tahu membilang, tu tak dipanggil sah lagi iman dia. Iman dia tak sah lagi. Masalah. Samalah dengan orang yang mengetahui membilang rukun-rukun sembahyang. Samalah kes ini. Macam orang yang hanya tahu membilang rukun sembahyang 13. Yang pertama apa dia, yang kedua apa dia, yang ketiga benda apa, semua dah tahu. Tapi dengan tidak mengetahui cara-cara mengerjakannya. Bila orang tanya macam mana niat tu, macam mana, dia tak terjawab. Dia bilang dia boleh. Yang pertama apa dia, yang kedua apa dia, sampai 13 rukun sembahyang dia boleh bilang. Tapi bila kita tanya macam mana niat tu, niat sembahyang tu macam mana, tak boleh jawab. Macam mana rokok, macam mana perbuatan dia, tak boleh jawab. Maknanya dia tahu membilang sahaja. Dia tahu membilang sahaja. Tapi bila tanya cara macam mana nak buat dia tak erti. Atau tidak mengerjakannya, atau mengerjakannya sembahyang dengan tidak betul. Dia sembahyang tu tak betul. Cara rokok tak betul, cara i'tidal tak betul, cara takbir tak betul, macam-macam lah. Maka tidaklah sah sembahyangnya. Kalau hanya sekadar tahu membilang rukun-rukun sembahyang, tetapi tidak tahu cara mengerjakan sembahyang itu, maka sembahyangnya tidak sah macam tu. Itu maksudnya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, maka dari sebab inilah, dengan sebab ramai yang hanya tahu membilang rukun iman tetapi tidak mengetahui cara-cara nak beriman dengan taufik, maka dari sebab inilah ini tidak sah iman dengan sekadar tahu membilang rukun iman itu dengan taufik. Ini dengan sebab taufik. Taufik ini maknanya kekuasaan, taat. Allah Ta'ala beri kuasa kepada kita untuk melakukan ketaatan, itu dipanggil taufik. Dan hidayah. Hidayah ni petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlintas di hati saya, yakni Tuan Musannaf almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar hendak menyusun risalah yang kecil ini, yang mengandungi 50 halaman. Risalah ini yang kecil yang mengandungi 50 halaman, yang saya, yakni Tuan Musannaf, namakan dia risalah ini Kifayatul Mubtadi. Kifayah maknanya memadai, mencukupi. Al-Mubtadi maknanya bagi orang yang mula nak belajar. Jadi kitab ni sesuai lah bagi mereka yang baru nak belajar. Baik. Saya namakan dia ini risalah Kifayatul Mubtadi, yakni memadai ataupun mencukupi bagi orang yang mula nak belajar, pada membicarakan, pada membahaskan cara-cara beramal dan percaya, cara-cara percaya dengan tiap-tiap satu daripada rukun-rukunnya iman, yang 6 perkara itu. Jadi kitab risalah yang kecil ini dia membahaskan cara-cara nak beriman, cara-cara nak percaya dengan rukun iman yang 6 itu. Yang mana ramai lagi yang tak tahu, hanya tahu sekadar membilang saja. Maka iman tidak sah lagi. Qala musannif, walaupun bukanlah saya
walaupun bukanlah saya ini musannaf, ini ahlinya. Ini adalah cakapan tawaduk, iaitu merendah diri tuan musannaf. Walaupun dia sudah alim, tapi dia mengaku tak reti lagi. Berbeza dengan kita zaman sekarang. Banyak yang mengaku pandai, mengaku alim, angkat diri sendiri. Kita kata apa? Masuk bakul, angkat sendiri. Tu mengaku kata pandai, mengaji sikit, mengaji sat, tapi mengaku alim daripada Imam Syafi'i. Ada juga yang melekeh-lekehkan ulama-ulama dulu. Baik. Kitab ini Kifayatul Mubtadi. Nama ada kitab Kifayatul Mubtadi. Jadi ini adalah cakapan tawaduk tuan musannaf. Walaupun bukanlah saya ini ahlinya, ini adalah cakapan tawaduk tuan musannaf. Alim ulama dulu-dulu tawaduk, walaupun mereka mengarang kitab, banyak kitab mereka karang, mereka mengajar, mereka merendahkan diri. Mereka mengatakan mereka bukan ahlinya, sedangkan mereka sudah alim, mereka itu ada ahlinya, mereka tak mengaku. Tapi zaman sekarang macam mana? Belum karang kitab belum karang kitab, tapi sudah mengaku alim, sudah memperlekehkan ulama-ulama terdahulu. Imam Syafi'i mereka pelekehkan, imam-imam yang mujtahid tu, ulama-ulama mereka melekehkan macam-macam lah. Baik, mudah-mudahan boleh mengambil manfaat. Mudah-mudahan boleh mengambil manfaat dengan ini kitab oleh keluarga saya, yakni keluarga almarhum musannaf, jiran-jiran saya, jiran-jiran musannaf Tuan Karang, dan saudara-saudara saya, yakni saudara fiddin, saudara-saudara seagama lah, walaupun bangsa lain tapi Islam. Tak kira lah bangsa Cina ke India ke, tapi dia Islam. Itu dipanggil saudara-saudara saya seagama yang baru belajar. Saudara-saudara saya yang baru belajar, mubtadi. Baru belajar ni maksudnya mubtadi. Kepada Allah sahajalah saya, yakni musannaf, berharap keampunan. Jadi kita dengan Allah ni jangan putus hubungan, kena ada hubungan dengan Allah. Kita ni tak lepas. Setiap hari kena ada hubungan dengan Allah, iaitulah sembahyang kita tu lah. Tak cukup dengan yang wajib, kena tambah sikit lah sunat-sunat tu, supaya Allah Ta'ala kasih kepada kita. Yang wajib tu modal lah. Yang sunat itu adalah keuntungan. Jadi sama-samalah saya dan kita semua cuba mempertingkatkan lagi ibadah-ibadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sayang kat kita, Allah Ta'ala bagi rahmat. Kepada Allah sahajalah saya berharap keampunan dan kemaafan sekiranya ada kesalahan dan kesilapan di dalam tulisan-tulisan saya ini. Ini adalah itulah harapan daripada Tuan Musannaf almarhum Haji Abu Bakar. Jadi minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunlah sekiranya ada kesilapan, kesalahan yang terdapat dalam tulisan musannaf dalam kitab ini. Baik, jadi kita ini manusia biasa yang tak terlepas daripada salah dan silap. An-nisyan la yakhlu 'anil khata' wan nisyan. Al-insan bermula manusia itu la yakhlu 'anil khata' wan nisyan, tak terlepas daripada kesalahan dan kelupaan. Maknanya kita tu tak lepas. Kita ni manusia, selagi mana nama manusia, tak lepas daripada buat salah dan silap. Jadi bila macam tu kita kena minta ampun lah. Minta ampun. Kita minta ampun kepada Allah. Baik, ada yang minta ulang kat mana? Saya tak faham atas tu. Atas mana tu? Tak faham.
Ulang sekali lagi, kepada Allah sahajalah. Ini Tuan Musannif, harapan Tuan Musannif, kepada Allah sahajalah saya, yakni Musannif, berharap keampunan dan kemaafan sekiranya ada kesalahan dan kesilapan di dalam tulisan saya ini. Baik. Yang mula-mula lah, tak apalah, nanti kita ulang balik lah. Panjang baca banyak dah. Nanti kita ulang balik. Nanti habis ni kita ulang balik. Tak apa, insyaAllah. Dengar dulu. Dan saya sepenuh berharap, ini harapan Musannif, dan saya sepenuh berharap kepada siapa-siapa yang melihat kesalahan atau kesilapan saya, yakni Musannif, tolong perbetulkan mengikut kaedah ilmu. Kalau rasa ada kesalahan dalam ni, kita tahu, kita tolong perbetulkan mengikut kaedah ilmu lah, mengikut cara Islam, jangan ikut hawa nafsu syaitan dan juga syaitan. Ikut kaedah ilmu supaya tidak berpanjangan kesalahan, supaya kesalahan tersebut tidak berpanjangan, dan mudah-mudahan berpanjangan boleh mengambil manfaat dengan dia, dengan ini risalah. Al-Mukhlisu Khuwaidim Bimarkazi Ta'limi wa Tarbiyati, Pondok Bandar Hilir, Sik Kedah, Darul Aman, Haji Abu Bakar bin Ibrahim. Al-Mukhlisu, orang yang ikhlas. Al-Mukhlisu ni maksudnya orang yang ikhlas, bersih hati kerana Allah, tu dipanggil Al-Mukhlisu. Khuwaidim, khodam kecil, Bimarkazi, di pusat, Ta'limi, pengajian, wal tarbiyati, dan tarbiyah, Pondok Bandar Hilir, Sik Kedah, Darul Aman, Haji Abu Bakar bin Ibrahim. Baik, jadi inilah sekadar mukadimah lah, insyaAllah. Nanti kita ulang balik lah, insyaAllah. Habis kita khatam, kita ulang balik, insyaAllah. Baik, jadi sekadar itulah live yang ringkas ini. Kita baca mukadimah tu pagi ni, tengah hari ni, insyaAllah. Nanti ada masa kita sambung balik pada seterusnya, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi yang mana yang nak tengok rakaman, boleh tengok di YouTube lah. Tengok di YouTube, boleh tengok pada logo YouTube di profile TikTok saya ni. Ada logo YouTube, terus klik dan terus masuk YouTube, insyaAllah. Dekat itu ada macam-macam lah, insyaAllah. Baik, jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.